Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita mulakan majlis kita pada pagi ini dengan kumpul kitab dengan pahala yang kita bacakan nanti kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ahli keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'in, ulama-ulama mutaqaddimin, mutaakhirin, ulama zaman, khususnya kepada Tuan Guru Haji Abdullah bin Abdul Mubin Asy-Syafi'i yang telah mengarang kitab Tanbihul Ghafilin, peringatan kepada orang yang lalai. Seterusnya kita hadiahkan Al-Fatihah kepada pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu wa taala, para syuhada, terutamanya sahabat-sahabat kita yang berada di Palestin, di Mesir, di Syria, di Yaman, di Selatan Tai, di Rohingya, di Marawi, di Malaysia. Seterusnya kita hadiahkan Al-Fatihah kepada para salihin, wali-wali Allah, para muttaqin, para syakirin. Tidak lupa kepada kedua ibu bapa kita, guru-guru kita, kaum keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. InsyaAllah untuk menambah baik lagi majlis kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menambah lagi keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin khatimin nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'at tabi'an lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair. Ya Fatah ya Alim iftah lana futuhal arifin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita bertemu dan kita bersua lagi pada pagi ini, dan sama-sama kita mengharapkan semoga pertemuan kita pada pagi ini Allah Taala penuhkan dengan keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan sangat-sangat pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita insya-Allah. Dan yang kedua, alhamdulillah, kita memanjatkan rasa syukur sangat-sangat pada Allah SWT. Hari ini hari yang ke khilaf ni mak. Hari yang ke 6. 6 kita bersama dengan Ramadan. Malam ni malam yang ke 7. Besok seminggu kita bersama dengan Ramadan. Sekejap je mak kan. Dia yang rasa lama tu mak, betul tak? Yang rasa lamanya lah, rasa lama. Rasa lama tu ya pukul 3 sampai pukul 7. Tu je yang rasa lama. Pukul 3 petang nak tunggu dekat pukul 7 tu, lepas tu pukul 7 tu nak pukul 7.30 tu mak, lagi lama. Macam 7 tahun. Tidur bangun, tidur bangun, tidur bangun, tak bergerak-gerak jam tu. Itu je rasa lama mak. Ni sekejap. Ni sekarang saja dah nak masuk seminggu kita bersama dengan Ramadan. Jadi kita koreksi, kita lihat, kita teliti apa yang sepatut kita buat, kita perbaiki. Semoga dengan Ramadan ini dan ibadah yang kita laksanakan, terutamanya ibadah puasa, tidaklah seperti mencurah air di atas daun keladi. Ada impak besar yang Allah Ta'ala berikan, ataupun kebaikan, ataupun feedback yang kita dapat balik. Kita bukan sekadar hanya nak mengejar pahala, tidak. Dan bahkan pahala itu sendiri pun takkan boleh nak jadi tiket untuk kita masuk syurga Allah. Betul tak mak? Nak dibandingkan dengan dosa yang kita ada. Tapi kita nakkan sebenar-benarnya adalah rahmat dan keampunan Allah. Sebab Allah nilai bukannya keberhasilan ataupun hasil yang kita dapat. Kita berjaya tak berjaya melepasi Ramadan ataupun melaksanakan ibadah puasa. Tetapi yang paling besar, Allah Ta'ala nak tengok kesungguhan kita dalam kita membina dan kesungguhan kita dalam memelihara. Membina iaitu membina keimanan kita melalui ibadah-ibadah tadi. Macam mana kesungguhan kita dalam melaksanakan ibadah untuk membina keimanan. Macam mana Allah Ta'ala nilai kita tu dengan kesungguhan kita untuk melaksanakan ibadah untuk mengharapkan keampunan Allah. Dekat situ. Dia bukannya tengok, oh orang ni dah berjaya berpuasa. Tak, Allah Ta'ala tak nilai benda tu. Sebab yang berjaya tak berjaya melepasi ibadah puasa tu, itu kerja Allah. Ada mungkin kalangan kita yang tak sempat 20 Ramadan dah jalan. Itu semua keputusan Allah. Tapi Allah nilai kita kesungguhan kita tadi tu. Macam mana kita bangun malam, macam mana kita sahur, macam mana kita puasa. Dan kita puasa tu pula macam mana kita jaga ibadah puasa tadi. Jangan sampai rosak. Jangan sampai diruntuhkan dan sebagainya. Itu yang Allah Ta'ala nilai kesungguhan kita tadi tu, usaha kita. Jadi insya-Allah kita doa banyak-banyak pada Allah SWT. Kita takkan mampu kecuali semuanya atas dorongan Allah SWT, insya-Allah. Insya-Allah kita akan sambung lagi bacaan kitab Tanbihul Ghafilin. Peringatan kepada orang-orang yang lalai. Bab yang kedua muka surat 10. Bab yang kedua muka surat 10. Balasan orang yang menderhakai ibu bapa.
Mentaati ibu bapa hukumnya wajib. Menderhakai ibu bapa hukumnya dosa besar. Redha Allah datang dengan redha dua walidain. Ni mungkin ada di kalangan mak ataupun abah yang dah tak ada ayah, tak ada mak. Tapi walaupun kita dah tak ada, tetap mereka tu menjadi tanggungjawab kita. Tanggungjawab anak kepada ibu bapa sampai anak tadi mati. Walaupun ibu bapa tadi dah mati. Tanggungjawab anak kepada ibu bapa selagi mana anak tadi hidup sampailah dia mati walaupun ibu bapa tadi dah mati. Apa tanggungjawab dia? Tanggungjawab tu banyak, mak. Tanggungjawab anak. Kalau mak ayah tadi ada lagi, dah pasti kan macam mana dia perlu khidmat pada mak ayah dia tadi. Kalau mak ayah dia dah meninggal pula, di antaranya doa, hadiahkan pahala. Doa ni, doa minta keampunan Allah ni, mak, satu tanggungjawab. Sehinggakan satu hari kita tak berdoa pada Allah SWT supaya Allah ampunkan dosa ibu bapa kita yang dah meninggal tadi ataupun yang belum meninggal sekalipun. Kita tak doakan dia untuk minta keampunan Allah atas dia, maka anak tadi dah dikira anak yang derhaka. Anak yang derhaka. Doa aja, mak. Bukan dia kata off ke, dia kata ceh ke, dia tak nak ke, dia buat tak tahu ke, dia buat sakit hati ke. Yang terbaru pula semalam ni, mak, 2 hari lepas berita seorang anak dia henyak mak dia. Kalau bahasa saya henyak, dia pijak mak dia, dia pijak muka mak dia. Sebab apa, mak? Hanya semata-mata mak dia tak bagi duit RM20. Berita semalam, berita 2 hari lepas. Hari ni pelik-pelik, mak. Sekarang ni pelik-pelik. Jadi benda pelik-pelik. Jadi kita minta pada Allah SWT supaya Allah SWT bukan jadikan anak-anak kita ni, mak, jadikan kita ni anak yang soleh. Dia punya kira-kira mudah je, mak. Sebenarnya apa yang anak tadi buat, dia adalah cermin kepada kita. Apa yang anak buat pada kita tu, baik ataupun sebaliknya, adalah cermin kepada kita. Pertama sekali, kenapa kita dapat anak macam tu? Kenapa anak tu buat macam tu? Kalau anak tu baik, alhamdulillah. Tak baik pun alhamdulillah juga. Macam mana pun feedback balik anak tadi pada kita adalah cermin apa yang telah kita buat pada mak ayah kita. Satu. Yang kedua pula, apa tarbiyah dan didikan yang kita berikan kepada anak. Dia dua tu, mak. Pertama, apa yang kita buat kat mak ayah kita dulu. Maknanya kalau katalah anak tadi feedback balik pada kita tu benda yang tak baik, maknanya ada benda yang tak baik yang telah kita buat pada mak ayah kita. Satu. Yang kedua pula, apa masalahnya saya tak pernah buat, bahkan saya tak pernah pun membesar dengan mak ayah saya. Kecil-kecil lagi mak ayah saya dah meninggal, contoh kan. Jadi apa salah saya sampai saya dapat anak macam ni? Yang keduanya, iaitu apa pentarbiahan dia pula yang diberikan pada anak. Adakah menepati apa yang Allah Ta'ala suruh, yang Nabi suruh ataupun tidak. Sebab kita hari ni, mak, 99%, mak, bukan 9%, 99% kita didik anak kita dengan apa yang kita rasa. Bukan mengikut apa yang Allah Ta'ala suruh. Okey, jom kita jalan, mak. Bismillahirrahmanirrahim. Balasan orang yang menderhakai ibu bapa. Bab ini memperkatakan tentang balasan bagi orang yang menderhaka dan tidak menjaga hak ibu bapa mereka. Bab ni tunggu dia datangkan untuk membicarakan tentang orang-orang yang derhaka dan tidak menjaga hak dua ibu bapa. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Isra ayat 23. Allah Taala sebut wa qada a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibra ahduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff
wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Allah Ta'ala sebut, Syekh datangkan firman Allah SWT ni daripada kata-kata fala taqul lahumā uff, fala taqul lahumā uff wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan janganlah kamu berkata kepada kedua-duanya, iaitu ibu bapa kamu, walaupun perkataan cis. Kalau dalam Quran sebut uff. Dan janganlah mengherdik mereka, sebaliknya bercakaplah dengan mereka dengan perkataan yang mulia, iaitu lemah lembut. Uff. Uff ni dia punya pemahaman gini, mak. Kalau katalah uff pun tak boleh, yang lebih daripada tu lebih lagi. Uff ni macam mana, mak? Uff ni, Mat, tolong mak angkat baju. Tak nak lah. Malas lah. Mat, tolong abah buatkan kopi, Mat. Macam mana, mak? Off ni tu yang bunyi saja. Kalau bunyi saja, mak, kalau bunyi macam bunyi tu saja pun Allah larang. Ni larangan Allah ni. Kalau bunyi saja pun Allah larang, apatah lagi malaslah. Berapa banyak tu, mak? Kan? Seingat saya lah masa kecil, mak, perkataan malas ni di antara perkataan yang paling aib. Sebut malas tu aib. Hari ni tak, anak-anak kita ni selamba je. Malaslah. Ya Allah. Kita masa kecil dulu nak dengar perkataan, sebut je perkataan malas tu, mak, memang kena cili terus. Kalau tak sempat ada cili, mak, tangan tu, mak daripada dapur tu dia datang berlari tu, mak, macam orang main golf. Tu tangan tu, mak, kat mulut. Tu memang sekali dalam hidup sebut malas tu lah. Tu kali pertama, itulah kali terakhir. Sampai kita pun tak tahu kenapa kataan malas tu mak marah sangat. Tapi rupanya baru kita tahu. Jadi kalau katalah tu saja cis, apa sekalipun yang bunyi tu pun Allah larang, Allah haramkan, apatah lagi perkataan yang panjang-panjang. Ini dia. Dan janganlah mengherdik mereka, sebaliknya. Dan janganlah mengherdik mereka. Jadi mengherdik itu perkataan apa? Mengherdik ni macam-macam. Sekecil-kecil herdik, mak. Ustaz, saya ni bukan apa, Ustaz. Dengar, mak. Ini biasa saya jumpa, mak. Ustaz, saya bukan apa, Ustaz. Saya ni tak tahulah rasa. Saya marah dengan mak saya, ayah saya ni. Cuba bayangkan, mak. Anak marah mak ayah. Anak rasa tak puas hati dengan mak ayah. Saya tanya mak, cuba mak komen sikit, mak. Seorang anak rasa tak puas hati dengan mak ayah. Patut ke? Dia kan mak ayah ni, mak, level dia lebih kurang macam Tuhan. Sebab Allah Ta'ala sebut redha Allah tu datang, redha Allah. Kita nak redha Allah. Allah nak bagi redha pada kita tu, Allah Ta'ala tengok juga kita tu dah dapat belum redha mak ayah kita tu. Maknanya mak ayah tu level dia terlalu tinggi tu dengan Tuhan tu. Bukan, kita tak sampai wajib sembah, tidak. Cuma nak kata tu sampai tahap macam tu. Jadi kalau katalah Tuhan tu sendiri pun kita tak boleh nak kata, saya ni bukan apalah, mak. Saya rasa tak puas hati dengan Tuhan. Mak akan pandang apa? Siapa engkau? Tak, mak, kan? Siapa engkau yang kau nak kata kau tak puas hati dengan Tuhan? Itu sebabnya di zaman Nabi SAW, Rasulullah pernah cerita, mak, bagaimana seorang anak yang jaga mak ayah dia 2 ekor babi. Mak ayah dia tu, atas kemaksiatan mak ayah tadi tu, mak, Allah ubah jadi babi. Sampai bila ditanya kenapa dibawa babi tu ke hulu ke hilir, dimandikan, diberi makan. Lalu bila ditanya pada budak lelaki tadi, dibagi tahu 2 ekor babi ni adalah mak ayah dia. Cuba bayangkan kalau mak ayah tu sendiri dah sampai tahap jadi babi sekalipun, mak, tetap kewajipan ke atas anak. Kesalahan dia, kemaksiatan dia, kemungkaran tu di antara dia dengan Allah.
Tanggungjawab kita ialah bagaimana keadaan sekalipun, hak dia sebagai seorang ibu, seorang ayah, wajib kita tu. Bayangkan mak, sedih mak. Bila seorang anak boleh bercakap, saya ada rasa tak puas hati dengan mak ayah saya. Allah, bersedih sangat mak. Padahal kunci syurga kita tu. Mak ayah tu kunci syurga. Allahu Akbar. Jangan kamu mengherdik mereka, sebaliknya bercakaplah dengan mereka dengan perkataan yang mulia, yang lemah lembut, sehabis-habis lembut. Saya ada hak. Ini yang paling lembut bahasa ke. Tapi kalau orang Jawa tu tak apa. Ada orang Jawa mak. Orang Jawa tu benda biasa. Aku. Itu dah memang bahasa dia. Kita tak boleh nak ni lah mak. Sebab memang dia. Bangsa dia macam tu. Rumah saya orang Jawa. Dia dengan mak ayah dia, aku, kau. Tapi bahasa lembut dia orang macam tu. Kita pulanglah. Sejauh mana kita nak bawa bahasa yang lembut untuk mak ayah kita. Selembut-lembut. Cuba mak bayangkan mak. Fir'aun tu jahat tak mak? Jahat tak? Jahat. Dah memang Allah confirmkan dia masuk neraka dan ada khas neraka untuk dia. Sampai tahap dia mengaku Tuhan. Kalau kita perbandingkan mak, ayah, di antara Fir'aun dengan mak ayah kita, mana jahat? Senyap. Sejak mak. Mak ayah kita dengan Fir'aun mana jahat? Fir'aun. Mak ayah kita tak jahat. Jauh beza. Tapi mak, kenapa sampai tahap Allah sendiri perintahkan kepada Nabi Allah Musa untuk menemui Fir'aun, bercakaplah dengan Fir'aun layyinan, selembut-lembut perkataan pada Fir'aun. Masya Allah mak. Kalau Fir'aun tu sendiri pun Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Allah Musa AS supaya mendatangi Fir'aun tadi dan berkatalah selembut-lembut layinan. Perkataan layinan tu mak, layinan ni lembut sangat. Macam mak bercakap dengan abah waktu awal-awal kahwin dulu. Awal kahwin. Waktu dia pegang-pegang tu ada dah 15 tahun tu pegang pun macam pegang kayu. Layinan, selembut-lembut. Ayang, abang, mak, abah, saya. Kataan yang paling lembut. Sebabnya orang Melayu ni mak, satu kelebihan orang Melayu ni, dia ada bahasa kasar dan bahasa halus. Aku kasar, saya lembut. Ada perkataan lagi, nama, dibahasakan diri dengan nama, lagi lembut. Maknanya kita kecil sangat. Ni bahasa yang paling lembut kita nak kena guna dengan mak ayah kita. Kenapa? Mak ni mak ayah ni mak, dia tak perlu doa. Mak ayah ni hebat tak hebat ni mak, dia tak perlu doa mak. Dia sejuk je hati tu dah cukup dah memberikan kebahagiaan yang cukup besar pada anak tadi. Dia belum doa lagi. Tak payah kata dia angkat tangan pada Allah, ya Allah tolonglah berikan kesejahteraan untuk anakku, ya Allah berikanlah kebahagiaan untuk anakku, ya Allah. Tak perlu angkat tangan, belum angkat tangan lagi mak. Dia rasa sejuk hati dia dengan anak tu saja mak, dah cukup untuk memberikan kebahagiaan seluas-luasnya Allah Ta'ala bagi pada anak. Gitu juga sebalik dia. Mak tadi tak perlu nak angkat tangan. Kalau orang dulu apa? Orang dulu mak macam mak, kibah rambut dah. Tak perlu nak dikira-kira rambut. Tak perlu. Mak tu terasa hati je. Terasa, tersentuh je hati dia mak. Tu dah cukup membawa kerosakan dan kehancuran daripada Allah ke atas anak tersebut. Terasa je. Itu sebabnya mak ayah ni, mak ayah tolong jaga sangat-sangat. Biarlah sakit hati macam mana pun, cuba ubat hati tadi supaya jangan sampai memberikan kerosakan dan kehancuran ataupun Allah Ta'ala cabut rahmat Allah kepada anak. Jangan rasa. Tu kita cakap dalam angle mak ayah. Tadi kita cakap dalam angle anak. Anak kena buat macam ni. Tapi dalam masa yang sama mak ayah pun dia kena jaga betul-betul hati dia, perasaan dia. Biarlah sakit macam mana pun apa yang nak buat tadi kerana nak jaga supaya jangan sampai besok
Dekat dunia pun Allah Ta'ala dah azab, kat akhirat sampai Allah Ta'ala putuskan hubungan di antara ibu ataupun kita ni dengan anak. Cuba bayangkan mak. Sehingga kau ulama sebut apa? Ibu, ayah, doa dia lebih mustajab daripada 1000 wali. Mak ayah ni mak, doa dia jauh lebih mustajab daripada 1000 wali. Anak tadi jenis orang pergi ngaji. Jenis suka ikut tok guru, pantang dengar pergi apa? Pergi ziarah wali-wali, dia mesti pergi. Sesungguhnya wali dan sebesar-besar wali dalam diri dia adalah mak dia dan ayah. Jauh lebih besar wali. Sebabnya mak ayah kita ni yang dah tak ada mak, tak ada ayah ni mak, sebenarnya kita dah tempang satu sayap. Tak ada orang nak doakan kita. Tak ada orang nak doakan. Saya datang satu kisah. Satu cerita. Ada satu anak ni mak, anak derhaka. Anak derhaka ni apa? Dia, macam mana dia boleh katakan derhaka? Dia duduk kampung, membesar kat kampung dengan mak ayah dia. Satu hari dengan kesusahan mak ayah tadi, dia rasa tak puas hati. Dia nak satu hidup yang jauh lebih baik, dia tinggalkan mak ayah dia. Sedangkan mak ayah dia dalam keadaan sangat tua. Dan mak ayah dia tu sendiri tak izinkan supaya dia pergi tinggalkan. Sebab siapa nak jaga mereka? Tapi anak tadi sebabkan dia rasa aib, dia rasa apa panggil? Selain pada aib mak, malu, hina. Dia rasa terhina dengan kesusahan dia tadi. Dia tak fikir mak ayah dia, dia tinggalkan mak ayah dia. Dia pergi ke bandar mak. Sampai ke bandar dia bina kehidupan, akhirnya dia jadi kaya raya. Jadi orang yang kenal anak tadi, dia balik kampung ceritalah kat makcik, pakcik tadi dengan mak ayah dia. Anak dia duduk bandar dah berjaya, jadi kaya, jadi raya. Jadi sampai satu tahap orang kampung ni pergi bandar, jumpa anak dia. Dia orang minta supaya dia ni balik kampung. Dia ziarah mak dia dah terlampau tua, sampai tahap terlalu rindukan anak tadi sampai sakit. Anak tu kata apa? Dok, buat apa aku pergi? Dia kata. Sampai tahap orang datang nasihatkan dia, engkau punya kekayaan ni mesti hasil daripada doa mak engkau, doa ayah engkau. Dok, ni hasil usaha aku, dia kata. Aku yang usahakan. Kebahagiaan yang aku ada ni, isteri aku, anak aku, harta yang aku ada, kedudukan, penghormatan yang aku ada ni, semua adalah hasil daripada usaha aku. Bukan mak ayah aku, dia kata. Bukan doa mak ayah aku. Ini engkar ni mak. Sampailah satu hari mak, tiba-tiba, cuba bayangkan mak, Allah Ta'ala nak uji. Dia jatuh muflis. Dia mak. Isteri dia, anak dia tinggalkan dia. Sampai dah tak ada apa-apa dah. Lepas tu akhirnya barulah ketika tu dia teringat mak ayah dia. Bila teringat mak ayah dia balik kampung. Rupanya mak ayah dia dah meninggal dunia. Mak tahu sebab apa mak dia jatuh muflis? Dia jatuh muflis sebab tidak ada orang lagi nak mendoakan dia. Yang selama ni walaupun dia engkar, dia derhaka, tetapi keberhasilan dia itu adalah doa daripada mak dengan ayah dia. Allahu Akbar. Itu satu kisah. Itu kisah yang sangat terkenal. Kisah siapa mak? Kisah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ni mak, dia duduk kat Yaman. Satu hari Nabi SAW ketika hampir wafat, Rasulullah tinggalkan pesanan kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Dengan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar. Wahai Abu Bakar, wahai Umar, besok setelah aku wafat, ada satu kumpulan yang datang daripada Yaman hendak melaksanakan haji di Mekah. Maka ketika tu kau carilah daripada kalangan mereka tu ada satu budak lelaki yang dalam keadaan mukanya sopak. Dia ada sopak, tanda sopak di muka. Dan bila kau jumpa saja dia, perkara pertama sekali kau sampaikan salam aku pada dia. Dan yang kedua kau bagi tahu dia, aku iktibar dia sebagai seorang sahabat. Sahabat ni siapa mak? Sahabat ni ada 3 syarat. Nak jadi sahabat Nabi ni mak, ada 3 syarat. Yang pertama, mesti dia hidup zaman Nabi. Dia mesti hidup sezaman dengan Nabi.
Yang kedua, dia menatap wajah Nabi. Yang ketiga, dia beriman dengan Nabi. Ini syarat mak. Dia mesti hidup sezaman dengan Nabi. Dia mesti menatap wajah Nabi. Maknanya dia pernah jumpa Nabi. Dan yang ketiga, dia beriman dengan Nabi. Sekalipun dia beriman, tetapi dia tak pernah menatap wajah Nabi, dia tak boleh dikira sebagai seorang sahabat. Jadi Uwais Al-Qarni ni sepatutnya cerita awal dia mak, dia tak boleh dikira sebagai seorang sahabat walaupun dia beriman. Kenapa mak? Dia duduk kat Yaman. Dia tak pernah bertemu dengan Nabi sewaktu Nabi SAW hidup. Tapi Rasulullah kata apa? Wahai Abu Bakar, wahai Umar, sampaikan salam aku pada budak lelaki ini. Dan yang kedua, bagi tahu dia bahawa dia dikira sebagai seorang sahabat. Yang ketiga, wahai Umar, wahai Abu Bakar, wahai Abu Bakar, wahai Umar, bagi tahu aku arahkan kepada engkau supaya engkau pergi jumpa dia tadi, minta dengan dia supaya dia berdoa pada Allah ke atas kamu. Cuba bayang mak. Rasulullah perintah pada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar supaya minta doa dengan budak lelaki tadi, supaya budak lelaki tadi doa pada Allah ke atas keampunan ke atas Abu Bakar dan Umar. Mak, siapa Abu Bakar? Siapa Abu Bakar mak? Siapa Umar? Ni memang dua orang yang Allah Ta'ala dah janjikan syurga. Allah dah janjikan syurga mak. Tiba-tiba Rasulullah SAW perintahkan kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar supaya minta doa dengan budak lelaki tadi. Maknanya budak lelaki tu jauh lebih hebat. Jadi sampailah wafat Rasulullah SAW. Wafatnya Rasulullah zaman pemerintahan Abu Bakar, ketika tu ada satu kumpulan masuk daripada Yaman menunaikan haji. Jadi Sayyidina Umar ni bila dengar saja ada satu kumpulan daripada Yaman masuk, dia pun cari, dia teringat tentang apa yang dibicarakan oleh Rasulullah. Wasiat yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Lalu bila dicari mak, cari, ketika itu jumpalah Sayyidina Umar jumpa satu kumpulan tadi dan dia tanya ada tak seorang budak lelaki dalam keadaan sopak muka. Lalu ahli kumpulan tadi kata ada. Satu budak duduk dekat ujung sana dekat unta dia, tengah sibuk bersihkan unta dia tadi mak. Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abu Bakar pun berlari mak jumpa dia. Lalu ketika itu terus dia kata wahai budak lelaki, dia kata pertamanya Rasulullah sampaikan salam pada engkau. Lalu Rasulullah iktibar engkau sebagai seorang sahabat. Kejut. Cuba bayang mak, kita ni tak ada apa-apa. Tak pernah jumpa Rasulullah, tiba-tiba ada Sayyidina Abu Bakar datang jumpa kita. Khalifah pula tu. Dia bercakap macam tu, apa rasa mak? Terkejut Uwais. Uwais Al-Qarni terkejut mak. Lagi terkejut pula. Bila dia kata apa? Dia kata kau diiktibar sebagai seorang sahabat. Uwais Al-Qarni tu lagi terkejut. Lagi dia terkejut bila tika mana Rasulullah perintahkan kepada aku dan Umar supaya minta pada engkau mendoakan kesejahteraan dan keampunan pada Allah ke atas kami. Lagi dia terkejut. Lalu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar pun tanya, wahai Uwais, dia kata, apa amalan kau sehingga sehebat sebegitu sekali Allah berikan kelebihan pada engkau? Rupanya mak, Uwais ni waktu hidup dia, itu pun waktu tu mak, dia ada gendong satu beg. Rupanya dalam beg tu mak dia mak. Dalam beg belakang dia yang digendong kulu kilir tu mak dia dalam keadaan terlalu tua. Kan orang yang terlalu tua ni makin lama makin kecut. Mak dia terlalu tua duduk kat belakang dia, diikat. Bila ditanya siapa belakang tu, apa benda yang belakang tu nampak bulat aja. Rupanya mak dia, digendong mak dia tu. Daripada Yaman mak datang, dia tawaf bawa gendong mak dia. Rupanya waktu dia berada di Yaman, dia sering kali minta pada mak dia supaya pergi ke Madinah menemui Rasulullah untuk mengiktibar dirinya sebagai seorang sahabat. Setiap kali dia minta dengan mak dia, mak izinkan aku pergi ke Madinah mak, aku nak jumpa Rasulullah, aku nak diiktibar sebagai seorang sahabat. Mak dia kata kalau kau pergi Uwais, siapa nak jaga mak? Itu je mak ayat mak dia. Aku ni dah tua. Jadi dengan kata-kata tu dia minta, mak dia tak bagi. Dia minta, mak dia tak bagi. Dia minta, mak dia bagi. Sampai Rasulullah SAW wafat. Sampai Rasulullah SAW wafat. Cuma disebabkan dia menjaga hak mak dia tadi, itulah Allah berikan seluas-luas rahmat dan sebesar-besar kebaikan. Dan tidak ada kebaikan yang jauh lebih besar. Masya Allah. Ini kelebihan Uwais Al-Qarni atas menjaga hak mak dia.
Itu dia mak. Jom kita jalan lagi mak. Nabi SAW telah bersabda yang bermaksud tiada bezanya di antara orang derhaka kepada ibu bapanya dan iblis di dalam neraka melainkan dengan satu darjat, dan tiada bezanya di antara orang yang berbuat baik kepada ibu bapanya dan para nabi di dalam syurga melainkan satu darjat, iaitu mereka mendapat para nabi di dalam syurga. Ini Nabi sebut. Tak ada beza mak anak yang menderhakai ibu bapa dengan syaitan. Tak ada beza. Maknanya terlalu rapat. Syaitan tu mak, jahat-jahat syaitan, jahat-jahat iblis tu mak, dia masih lagi taat pada Allah. Anak derhaka pada ibu bapa ni mak, habislah. Sebab kunci tadi mula-mula kita sebut apa mak? Redha Allah datang dengan redha walidain. Kalau redha walidain tu tak ada, maka tidak ada redha dua ibu, tidak ada redha Allah. Sedangkan kita berjalan atas muka bumi ni mak, setiap langkah kita tu tak ada benda lain kecuali kita mengharapkan Allah redha. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyiya rabbah. Ni Allah Taala sebut mak, jazaohum 'inda rabbihim, balasan di sisi Tuhan mereka. Balasan di sisi Tuhan mereka. Jannatu adnin tajri min tahtihal anhar, iaitu syurga yang bertingkat-tingkat. Yang di bawahnya tu mak ada sungai-sungai. Nabi SAW sebut sungai itu ada 3. Yang pertama sungai susu, yang kedua sungai madu, dan yang ketiga sungai arak. Khalidina fiha abada. Siap sifat syurga ni mak, siapa yang masuk dalamnya abada, dia akan kekal selama-lama. Tak ada orang masuk syurga keluar kena campak neraka, tak ada. Sebab sifat syurga masuk kekal, tak ada keluar-keluar. Neraka mak dia ada sifat kekal, dia ada sifat masuk sekejap kemudian keluar. Khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an. Ni mak, Allah redha ke atas mereka dan mereka redha ke atas Allah. Ini hujah mak yang sangat besar bahawa kita ni apa sekalipun kita buat atas muka bumi ni mak, makan, minum, ibadah, sembahyang, puasa, zakat, haji, sedekah, zikir, wirid, mak pula menghabiskan usia duduk dekat dalam majlis ilmu ni mak, semuanya tak lain kecuali harapkan redha Allah. Tapi kalau katalah redha Allah ni tak, kunci nak sampai redha Allah tu macam mana mak? Redha dua ibu bapa. Zalika liman khasyiya rabbah. Inilah mereka ni. Inilah Allah Ta'ala kata golongan yang khasyiya rabbah, yang takutkan Tuhan mereka. Takutkan Tuhan. Jadi tak nak kita macam mana besar sekalipun usaha kita mak nak mengharapkan redha Allah, nak dapatkan, nak gapaikan redha Allah ni mak, mesti selesaikan apa yang Allah Ta'ala nak, iaitu redha dua ibu bapa. Itu dia. Dan tidak ada beza di antara orang yang berbuat baik kepada ibu bapanya dengan Nabi, dengan para Nabi. Maknanya besok dia duduk dalam syurga mak sekali dengan para Nabi. Cuba bayangkan mak, seronok tak seronok mak duduk dengan Nabi Allah Adam AS, Nabi Allah Idris, Nabi Allah Nuh. Masya Allah, selama ni kita hanya mendengar kisah-kisah mereka mak. Tiba-tiba satu masa mak, kita dapat bertemu dengan mereka. Siapa orang yang paling kita rasa hebat hari ni mak? Datang seorang mak. Siapa ya? Hari ni kita rasa hebat dan kita teruja. Bila kita dengar je nama dia, kita rasa teruja. Siapa mak? Datang satu contoh. Siapa yang mak rasa teruja? Tak ada. Tak ada. Nabi SAW. Hebat tak mak? Hebat. Tiba-tiba mak jumpa Rasulullah. Selama ni mak hanya mendengar cerita saja. Kisah Nabi, macam mana kelahiran Nabi. Kelahiran Nabi tu saja dah satu kelahiran yang sangat hebat. Kita selama ni kita dengar tiap-tiap tahun tentang cerita peristiwa kelahiran Nabi, Maulid Nabi. 60 tahun usia kita mak, 60 tahun cerita pasal Maulid Nabi. Dah hafal dah.
Tapi rasa bosan tak? Tak. Rasa teruja. Tiba-tiba Allah Ta'ala jumpa mak. Masya Allah mak. Kita masuk syurga bah. Ya, tiba-tiba jumpa Rasulullah SAW. Allah seronoknya jumpa Rasulullah duduk dengan mereka. Kan? Bertemu, menatap wajah, berpegang tangan, duduk sembang-sembang bawah pokok mak, makan anggur. Duduk dengan ninda kita, Sayyidatina Fatimah, Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Aisyah, Ummu Salamah. Duduk dengan mereka Hafsah. Kemudian kita duduk dengan ninda kita yang namanya Aminah. Yang selama ni mak kita teruja dengan Aminah tu. Cerita tentang Aminah sangat hebat. Seorang isteri yang hebat. Seorang mak yang hebat. Kemudian mak, sifat keibuan yang sangat hebat pada Halimatus Sa'diyah mak. Ya Allah mak. Tiba-tiba kita jumpa dia mak. Seronok tak mak? Masya Allah. Selama ni mak kita dengar cerita tentang Maryam. Maryam hebat tak mak? Duduk pula dengan Maryam. Ya Allah. Hebat mak Maryam mak. Kemudian kita dengar pula cerita tentang Hajar mak. Hajar. Hebat tak Hajar mak? Hebat. Lepas tu kita jumpa dia mak. Mak nak peluk dia tak? Abah nak? Abah tak boleh peluk lah. Tapi tak tahulah wallahualam mak. Saya tak tahu macam mana keadaan syurga. Saya tak tahu mak. Kan? Tak tahu abah mak daripada belakang dan syurga saya tak pasti benda tu masih ada lagi ke tidak, wallahualam. Macam mana? Gitulah mak. Jadi kuncinya apa mak? Kuncinya ialah mentaati dua ibu bapa. Taat ibu bapa ni tu hak-hak dia tadi tu. Kalau mak ayah dah tak ada, jangan lupa untuk setiap hari setiap waktu itu kita doakan. Sehingga kan mak ada di antara para ulama yang menjadikan zikir harian dia sehingga ribuan mak, ribuan doa, ribuan zikir yang dia baca mak, tidak ada lain kecuali dia baca apa? Rabbighfirli wa liwalidayya. Kan ada setengah kita dia istighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Ada setengah kita dia berselawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli. Macam-macam kita zikir. Tapi ada ulama mak yang mereka tu doanya zikirnya itu tidak ada lain kecuali dia berdoa pada Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa dia dan Allah ampunkan dosa ibu bapanya. Allahu akbar. Ada riwayat mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada malam peristiwa Mi'raj ke langit aku melihat beberapa orang tergantung kesemuanya pada pelepah tamar di dalam neraka. Lalu aku telah bertanya, siapakah mereka itu wahai Jibril? Maka jawabnya, wahai Muhammad, itulah orang yang menyumpah, iaitu mencumuh ibu bapanya. Na'udzubillah min zalik. Rasulullah SAW dibawa pergi ke neraka. Rasulullah nampak ada pelepah tamar di dalam neraka, yang mana di pelepah itu tergantung-gantung manusia. Rasulullah bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, siapakah mereka itu? Jibril kata, mereka itulah yang suka mencemuh dua ibu bapanya. Na'udzubillah min zalik. Itu sebabnya mak, macam mana mak boleh lahir dalam hati kita, dalam diri kita rasa tak puas hati dengan mak ayah. Allah. Minta ampun mak. Saya dah tak ada ayah umur 8 tahun. Umur saya 8 tahun saya tak ada ayah saya. 2017 yang lepas mak saya pula tak ada. Dah tak ada apa-apa dah mak. Rasa kosong. Kita selama ni kita hidup duduk letak kepada dekat lutut dia. Jadi bila hilang tu mak, hilang kehilangan yang terlalu amat sangat. Lagi pula bila kita mengaji macam ni mak, apa lagi kita ada? Kita hanya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu pun hanya khabar. Kita hanya ada Allah. Kita ada ibu bapa, tapi hanya tinggal kenangan. Jadi kosong hidup. Maka tidak ada lain kecuali mentaati mereka dengan doa. Kosong mak. Hakikat sebenarnya hidup kita kosong. Kita dah tak ada benda-benda tu. Sabdanya lagi, wasiatku bagi kamu. Sabdanya Nabi SAW lagi. Wasiatku bagi kamu agar menjaga solat dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapa serta dan orang-orang yang ada di dalam tanggungjawab kamu.
maka bahawasanya berbuat baik kepada orang tuanya boleh menambahkan umurnya 3 tahun. Lalu apabila seorang itu berbuat baik pada orang tuanya, maka dijadikan oleh Allah SWT umurnya yang 3 tahun itu menjadi 30 tahun. Sebaliknya, jika ia mencumuh orang tuanya, Allah SWT menjadikan umurnya yang 3 tahun itu menjadi 3 hari. Apa maksud 3 tahun, apa maksud 3 hari, Mak? Pertama sekali wasiat Nabi ni, Nabi wasiat pada kita supaya pertama sekali kita kena jaga solat. Sebenarnya hidup kita ni tak susah, Mak. Jaga solat, jaga hak ibu bapa, jaga hak orang sekeliling. 3 ni, Mak, masuk syurga, selesai. 3 benda ni je. Uwais Al-Qarni tu, Mak, dia tak zikir pun juta-juta. Betul tak? Dia jaga mak dia je, Mak. Rasulullah iktibar dia sebagai seorang. Itu sebabnya ibadah kita tinggi macam mana, hebat macam mana, Mak, tapi kalau 3 ni tak dijaga dengan baik, Mak, habis. Biarlah tangan dia pegang tasbih 24 jam. Subhanallah, 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 subhanallah. Terbang macam mana pun, Mak. Kalau 3 benda ni dia tak jaga, solat mungkin dia jaga. Tapi hak ibu bapa tadi tu, mungkin hak ibu bapa dia jaga, tapi hak orang sekeliling. Kalau dia ada isteri, hak isteri. Dia ada anak, hak anak. Dia ada jiran, hak jiran. Ni semua kita kena jaga. Jangan dipandang remeh. Sebab mereka tu semua adalah wakil Allah. Wakil Allah. Yang besok kita akan dihisab. Jadi ibadah kita tu, Mak, jangan kita tertumpu hanya sebagai ibadah. Ibadah tu penting tak? Penting. Penting, sangat penting. Tetapi 3 ni jauh lebih penting. Mak, tidak ada nilai ibadah kita yang menggunung, Mak, melangit kalau 3 ni tak dijaga dengan baik. Cuba bayangkan, kita zikir ribu-ribu, juta-juta, Mak, satu hari, tapi jiran sebelah kita rasa tak puas hati. Itu baik-baik. Mak balik cuti, Mak, nanti balik rumah, tengok-tengok, Mak, pandang-pandang. Di antara masalah yang mungkin dipandang remeh tapi besar, Mak, iaitu batas rumah. Kalau duduk kampung mungkin tak terasa sangat. Kan orang kampung, Mak, kan? Oh, rumah aku, tanah aku daripada pokok kelapa tu. Jadi tak ada masalah sangat. Isu dia tak ada sebab tanah dia besar. Ni yang duduk taman ni lah. Cuba bayangkan, duduk taman ada pokok mangga. Kita ni jenis suka menanam. Tanam pokok mangga. Pokok mangga tu pula bercabar besar, kan? Daunnya tu, Mak, pergi ke sebelah. Buahnya pula tak pergi. Daunnya ke sebelah. Jadi daun tu bila kering, dia jatuh ke rumah sebelah. Bila jatuh rumah sebelah, ya, sampaikan longkangnya tersumbat. Mungkin dia nak marah ustaz. Kan? Dia nak marah ustaz. Yang ustaz ni pula tengok orang baik, senyum je. Dia tak pandai lah nak tengok pokok dia. Kan? Daun dia hantar sebelah. Yang buah tu tak pandai pula dia nak mengantar. Ni baik-baik, Mak. Berhati-hati. Saya banyak sangat dapat, Mak, orang mengadu tentang Mas Ustaz, saya nak buat macam mana Ustaz, saya di jiran sebelah, dia suka tanam pokok. Dah lah duduk taman tapi suka tanam pokok. Kau suka tanam pokok, kau duduklah kampung. Ni duduk taman. Lepas tu kau dah tanam tu pula, kan, terjurai-jurai pokok mempelam kau. Pokoknya terjurai-jurai, buahnya tak nak pula terjurai-jurai. Lepas tu daun kering dia pula jatuh, Ustaz, dalam longkang saya sampai ke setiap bulan saya terpaksa keluar pula modal RM150 panggil orang cuci longkang saya, Ustaz. Longkang saya tersumbat. Macam mana, Ustaz? Tolong, Ustaz. Saya kata, makcik nak saya cakap dalam angle marah ke dalam angle tak marah? Sebab, Mak, ada orang kalau kita cakap satu angle tak marah, kenapa? Nanti dia marah saya pula. Saya pula kena marah. Yang orang tu tadi dia tak nak marah, kita kena marah. Ustaz cakap angle tak marah lah. Alah, niat sedekah je. Kan? Allah Ta'ala nak cuci harta kita. Mungkin dengan 150 yang kita keluar setiap bulan tu menjadi jariah ke atas kita. Dan mungkin disebabkan kita berlapang dada, Allah berlapang dada dan rasa sayang pada kita kerana kita jaga ukhuwah. Tapi bukan semua orang boleh cakap macam tu. Itu sebab saya sering kali bagi pilihan. Habis Ustaz kalau marah pula, marah pun lagi, bawa parang lah. Okey, Mak, kita jalan lagi, Mak. Bismillah. Jadi 3 benda tadi. Apa maksud 30 tahun? Apa maksud Allah Ta'ala tambah 30 tahun? Dekat sini, Mak, ada 2 makna. Yang pertama makna hakiki dan yang kedua makna majazi. Makna hakiki ni makna hakikat. Iaitu memang betul Allah Ta'ala panjangkan usia dia, Mak.
Tetapi kebanyakan para ulama menyatakan tak dinafikan akan dipanjangkan usia. Tapi kebanyakan para ulama kata apa yang dimasukkan panjang kat situ, iaitu usia dia tadi kalau katalah mati, tetap mati, tetapi usia yang ada tadi membawa kebaikan yang sangat besar, jauh lebih melimpah daripada usia yang ada. Usia dia katalah dia hidup 60 tahun. Tetapi disebabkan dia jaga 3 benda tadi, Allah panjangkan, maka Allah panjangkan kat situ dengan makna Allah berikan kebaikan yang jauh lebih panjang daripada usia dia tadi. Yang pendek itu macam mana pula, Mak? Yang pendek itu pun macam tu juga. Sama ada memang Allah Ta'ala pendekkan usia dia, tapi kita jarang jumpa orang apa, Mak? Orang jahat ni, kan anak derhaka ni panggil orang jahat lah. Jarang kita jumpa orang jahat ni pendek umur, betul tak, Mak? Biasanya orang jahat ni panjang umur dia, lihat nak mati. Lihat nak mati. Jadi macam mana, Mak? Ada ulama menyebutkan bahawa yang dikatakan pendek kat situ, walaupun usianya panjang, tetapi tidak ada tidak ada manfaat. Ini masalah dia. Baginda SAW bersabda lagi, barang siapa yang derhaka kepada orang tuanya, maka ia derhaka kepada Allah dan Rasulnya. Na'udzubillah min dzalik. Jelas. Dan golongan yang mendapat siksaan yang paling berat di dalam neraka Jahannam ada 3 jenis, iaitu orang yang derhaka kepada ibu bapanya, orang yang berzina, dan orang yang syirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah min dzalik. 3, Mak. Pertama sekali, siapa yang derhaka pada ibu bapa, dia derhaka pada Allah dan Rasul. Kenapa? Kerana redha Allah dan Rasul itu datang dengan redha ibu bapa. Dia punya kira-kira kat situ. Kita nak jaga Allah, nak jaga hubungan kita dengan Allah. Kita nak Allah sayang kita, nak Allah suka kita. Kita nak Nabi sayang kita, nak Nabi suka kita, nak Nabi cinta kita. Kita kena buat apa yang dia suka. Mak sayang abah. Mak sayang abah. Kan isteri bila sayang suami, apa dia buat, Mak? Dia akan menyediakan makanan yang disukai oleh dia ke suami. Dia ke suami. Sebagai tanda seorang isteri menyayangi suaminya, maka dia menyediakan makanan yang disukai dia ke disukai suami. Kan? Mak cakap, bang, ayang ni sayang sangat abang. Kan? Lepas tu, apa tanda awak sayang? Abang tengok, tiap-tiap hari saya masakkan abang. Saya masakkan abang. Saya masakkan abang. Betul tak? Betul. Lepas tu abah pun cebik. Lepas tu mak tanya, kenapa awak cebik? Yelah, awak masakkan saya betul, tapi awak bukan tak tahu, saya tak suka sambal tumis. Saya tak suka sambal tumis. Awak dah tahu bila saya makan je sambal tumis, saya dah tak boleh jumpa awak lagi. Sebab banyak masa saya habis dekat dalam tandas. Saya suka tempoyak. Tapi bang, saya tak suka tempoyak. Jadi sekarang ni awak nak bahagiakan awak ke awak nak bahagiakan saya? Nampak, Mak, ayat dia, Mak? Kita nak bahagiakan pasangan kita, Mak, kita kena ikut cara pasangan kita, walaupun kita pahit. Kita sayang Allah, Mak. Kita sayang Nabi. Maka kita nak bahagiakan Allah dengan Nabi ni, kita kena ikut cara Allah dengan Nabi. Walaupun kita Jadi 3 benda tadi. Pertama sekali, orang yang derhaka pada ibu bapanya. Yang kedua, orang berzina. Dan yang ketiga, orang syirikkan Allah. Orang ni adalah sepahit-pahit, sesakit-sakit azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita habis sikit. Terdapat satu kisah daripada orang soleh. Ia berkata, aku berjalan di tanah perkuburan pada satu malam. Maka aku lihat satu kubur sedang mengeluarkan asap yang terlalu banyak. Lalu aku berhenti melihat kepadanya. Tiba-tiba kubur itu terbelah dan keluar daripadanya seorang manusia terlalu hitam mukanya, dan pada tangannya ada tongkat daripada besi. Di hadapannya seekor keldai memalu ni bukul atas kepalanya, dan keldai itu berteriak kuat. Siapa yang memalu, Mak? Lelaki yang muka hitam tadi. Dia ketuk kepala keldai tadi sampai keldai tadi berteriak kuat. Kemudian keldai tersebut ditarik ke dalam kubur dengan rantai besi daripada api neraka. Maka masuklah kedua-duanya, lalu tertutuplah kubur itu. Seterusnya aku berjalan dan tiba-tiba aku bertemu dengan seorang perempuan
Dan aku bertanya kepadanya mengenai kejadian demikian itu. Perempuan itu berkata, inilah orang yang berzina, orang yang minum arak, orang yang mencebuh ibu bapanya, serta ia berkata, berteriak-teriak engkau seperti aku tatkala mati. Maka dijadikannya oleh Allah SWT keldai dan mendapat siksaan itu pada setiap malam. Ni mak, orang yang minum arak, orang yang berzina dan orang yang derhaka kepada ibu bapanya mak, besok dekat akhirat dalam kubur Allah akan ubah jadi keldai. Ni cerita orang soleh ni mak. Orang soleh ni satu hari dia berjalan dekat kawasan kubur. Tiba-tiba kubur tu berasap. Bila kubur tadi berasap, dia pun berhenti. Bila dia berhenti saja mak, kubur tadi pun terbuka. Bila kubur tu terbuka, keluar daripada kubur tadi seorang lelaki dalam keadaan mukanya yang hitam. Kemudian tangannya yang memegang tongkat yang berbesi, tongkat besi. Dia pegang tongkat besi mak. Lepas tu tak lama tu dia tarik seekor keldai keluar daripada lubang tadi. Bila dia tarik keluar saja mak, kemudian lelaki tadi dia palu, dia ketuk kepala keldai tadi. Dia ketuk kepala keldai tadi dengan besi tadi mak. Sampaikan keldai tadi teriak sekuat-kuatnya. Dan selepas daripada tu mak, terus dimasukkan semula ke dalam kubur dan tertutup. Lelaki soleh tadi berjalan lagi bertemu dengan seorang perempuan dan ditanyakan tentang masalah orang yang berada dalam kubur tadi. Rupanya orang dalam kubur tadi Allah telah tukar menjadi seekor keldai di atas kesalahan dan kesilapan kemungkaran yang dia buat, iaitu yang pertamanya minum arak, dan yang kedua berzina, dan yang ketiganya derhaka kepada ibu bapa. Maka Allah Taala ubah di dalam kuburnya jadi seekor keldai. Na'udzubillah min zalik. Kenapa keldai mak? Kenapa tak kuda, kambing? Itu persoalan dia. Kenapa keldai mak? Kenapa bukan kuda, bukannya kambing, ataupun tukar jadi lembu ke, ataupun tukar jadi ayam ke, itik ke mak? Mak, Allah SWT didatangkan seekor binatang menggambarkan binatang tersebut yang sangat hina. Maknanya Allah Ta'ala nak hinakan orang tu tadi tu mak, didatangkan seekor keldai. Sebab keldai ni mak, seburuk-buruk dan sebodoh-bodoh binatang. Sebodoh-bodoh binatang adalah keldai. Haram makan keldai. Betul tak mak? Haram makan keldai. Kenapa kita haram makan keldai? Sebab keldai itu binatang yang paling bodoh. Dia binatang ni mak, kalau kita makan, dia ada impak pada diri kita. Apa yang kita makan, itu yang akan membentukkan sifat kita. Contoh mak, orang Arab, dia suka makan unta. Unta. Jadi waktu saya dulu nak pergi sambung belajar dekat sana mak, dekat Timur Tengah sana. Jadi di antara ustaz ingatkan kami, bila sampai dekat sana, jangan tanya, adik perempuan kau, mak kau, jangan tanya benda-benda macam tu. Kita kat sini kan benda biasa kita gurau, mak sihat. Kita tanya dekat sahabat kita kan, kita tanya sahabat kita, mak kau sihat, adik perempuan kau, boleh tak aku jadi adik ipar kau? Kan benda tu benda gurau mak, biasa kat Malaysia. Tapi dekat Arab jangan. Kalau kita buat macam tu mak, dia sanggup putus hubungan. Ukhuwah tu sanggup putus. Sebab apa? Terlalu kuat cemburu. Kenapa sifat cemburu dia kuat mak? Mereka kuat makan unta. Unta ni mak, dia kuat makan unta. Unta ni mak, dia sifat cemburu sangat kuat. Kalau katalah unta jantan ni, dia dah berkawan dengan unta betina. Masuk kawan faham Tu. Dia dah berkawan dengan unta betina. Sekali mak, tiba-tiba dia dapati bahawa ada satu unta jantan lain yang datang ganggu unta betina tadi. Maka unta jantan tadi mak, yang si A tadi, unta yang pertama tadi, dia akan bergaduh dengan unta yang kedua tadi, jantan yang kedua. Lalu dia bergaduh mak, dia akan pastikan mesti salah seekor saja yang hidup. Itu sebabnya orang Arab ni bab cemburu yang kuat. Sangat kuat. Macam tu juga orang kita. Kaum Melayu lah orang kita. Orang kita mak, dia suka makan apa mak? Dia suka makan lembu. Betul tak? Khabar kan? Dia suka makan lembu. Tu yang jadi orang dia. Tak apalah. Biarlah. Tak apa kat mereka. Baik-baik mak. Makan tu ialah pembentukan sifat seseorang. Oleh itu aku berlindung kepada Allah daripada perbuatan isi neraka dan kupohon ampun dan rahmat. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha pengasih lagi maha
Dan akhirnya mak kita minta ampun dengan Allah. Ya Allah, tak aku tolong ampunkan dosaku ya Allah. Ibu bapa ku minta ampun. Kita banyakkan sedekah. Kita dah tak ada mak, kita dah tak ada ayah mak. Banyakkan sedekah niat untuk mereka mak. Dan minta supaya mereka ampunkan dosa kita. InsyaAllah. Jadi itulah sikit sebanyak dapat kita kongsi bersama pada pagi ini. Banyak-banyak kita berdoa pada Allah SWT supaya Allah Ta'ala jadikan kita anak yang sah. Dan Allah berikan kita zuriat-zuriat yang solehah. Mak, Nabi janji bahawa zaman kita ni makin lama makin buruk, makin lama makin buruk, makin lama makin teruk mak. Dulu saya tak tahu zaman mak, tapi zaman saya melalui zaman saya, mungkin saya rasa saya ni adalah generasi yang dah pupus. Generasi saya ni mak, abah balik daripada pintu depan, kami lari ke pintu belakang. Namun nak tunggu abah tak ada. Abah masuk daripada pintu dapur, kami lari ke pintu depan. Ada tak lagi golongan ni mak? Pupus, dah tak ada dah. Abah berdehem saja, terus lagi. Mak berdehem saja. Mak jegil mata zaman saya. Mak jegil mata je kita lagi. Hari ni anak mak, kita jegil mata kat dia. Jadi zaman tu zaman makin lama zaman makin teruk. Allah Ta'ala alam. Jadi itulah sikit sebanyak dapat kita kongsi bersama. Doa pada Allah supaya Allah Ta'ala berikan kebaikan sebesar-besar pada kita dan rahmatnya kepada kedua ibu bapa kita, anak keturunan kita dan seluruhnya dapat rahmat, taufik, hidayah dan inayah Allah. Semoga kita baik di dunia, baik di akhirat, lebih-lebih lagi. Wallahu Ta'ala alam. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu kelemahan saya sendiri. Kita tangguh majlis dengan tasbih kafaratan sunnah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wal jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab lana minas salihin, Rabbi hab lana minal mu'minin, Rabbi hab lana minal muttaqin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.